Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di UKM. Ini berkaitan dengan kopi untuk kita mulakan pada hari Isnin ini. Dan menariknya, saya sedang melakukan satu proses untuk tadi kita grind dan sekarang kita nak panggang kopi ini. Dan lebih penting adalah untuk kita adakan sukatan yang sangat baik. Okey, dan saya sebenarnya diajak oleh Aiman lah dipantau. Dan kita menggunakan mesin ini untuk kita dapatkan satu sukatan yang baik. Dan bila kita dah buat ni, sebab buat kopi ni dia memang perlu satu rasa yang sangat baiklah daripada pembuatannya, feeling dia, mood dia juga kan. Dan seterusnya kita nak dapatkan satu lagi bacaan air pula. Okey. Dan ini kopi yang dipanggang dengan sangat menarik, sangat sempurna dan juga sangat sedaplah hendaknya. Dan kita akan cubakan sekejap saja lagi, dan itu antara intipati menarik perbincangan di Malaysia hari ini pada hari ini. Okey, dan kita akan cuba nak minum, sebab bila kita dah dapatkan kopi ni, kita campurkan. Dan ini satu hidangan yang sangat menarik lah, campur dengan air suam lah untuk kita dapatkan satu rasa yang sempurna. Dan kita nak mulakan pagi pada hari Isnin ini dengan sesuatu yang sangat istimewa di Malaysia hari ini, dan ada sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan. Dan kita jemput minum dulu. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan diskusi pagi Isnin bersama MHI 13 Jun. Pelbagai jenis kafe kopi yang menarik untuk dikunjungi. Tetapi adakah pergi untuk ikut trend terkini? Minum kopi atau sekadar OOTD? Nasib baik. Kerajaan setuju memansuhkan hukuman mati mandatori. Dengan kajian lanjut akan dilaksanakan. Ketahui apakah yang dimaksudkan dengan pemansuhan ini? Wah, seronoknya Hanif Miswan. Pagi-pagi singgah dulu di kedai kopi untuk menikmati secawan kopi. Hasil buatan sendiri pula tu. Tenang-tenang dulu ya Hanif Miswan. Walaupun saya sendirian awak tinggalkan di Studio B di sini. Tapi tak apa, kita akan bersama-sama bertugas hari ini untuk memberikan yang terbaik kepada penonton setia Malaysia hari ini. Saya juga nak menyapa penonton-penonton pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Siapa yang baru saja bersama kami, teruskan 1 jam ini. InsyaAllah kita nak bawakan pengisian yang menarik seperti yang anda saksikan sebentar tadi, teaser berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini. Selain bersama dengan Hanif, kita nak cerita tentang nikmat kopi itu sendiri, ataupun ada dalam kalangan kita sebenarnya yang cafe hopping ataupun suka ke kafe-kafe kopi ni sebenarnya suka bergambar atau OOTD. Jadi yang mana satu yang menjadi pilihan anda? Perbincangannya sekejap lagi bersama dengan Hanif Miswan. Dan selain itu juga kita nak bawakan topik yang lebih serius hari ini, menyentuh tentang hukuman mati mandatori yang telah pun dimansuhkan. Jadi, apa pula kesannya terhadap sistem kehakiman negara dan bagaimana pula terhadap masyarakat kita sendiri? Kupasannya sekejap sahaja lagi. Okey, kalau ikutkan kita nak mulakanlah pagi ini, kita nak intai-intai dulu apa yang menarik yang ada di dada-dada akhbar pada pagi ini. Kalau tengok kat depan saya ini, banyak betul surat khabar hari ini penerbit kita sediakannya. Tapi saya rasa penerbit kita pilih 2 je boleh. Kalau kita tengokkan kat sini, saya mulakan dengan kisah yang menarik di Berita Harian. Kita nak beri fokus kepada kisah bekalan daging beku berkurangan, harga cecah RM17 sekilogram. Kita lihat apa isi ataupun intipatinya. Bekalan terhad harga daging dari India melambung. Selepas ayam segar, bekalan daging sejuk beku dari India pula dilaporkan semakin terhad dengan harga produk berkenaan dilihat turut melambung kira-kira 20%. Tinjauan di pasar basah sekitar bandaraya termasuk di Pandan mendapati bekalan daging kotak dari India dilihat tidak sebanyak seperti sebelum ini, manakala harganya naik kepada RM17 sekilogram berbanding RM13 hingga RM14 sebelumnya. Dan menurut peniaga daging Hafizul Muhammad, 40 tahun berkata daging dari India menjadi pilihan peniaga makanan dan pengguna kerana lebih murah berbanding daging segar tempatan. Namun sejak Aidilfitri, produk import itu yang diterima pembekal mula berkurang. Namun kabarnya untuk permintaan sambutan Aidiladha nanti, bekalan dikatakan masih lagi mencukupi. Jadi jangan risau ya. Baik, seterusnya pilihan kita pagi ini di New Straits Times.
kalau kita nak saksikan apa yang menarik Apa kata kalau kita terus kepada berita sukan. Malaysia must win big. After a 2-1 loss to Bahrain, Malaysia need to beat Bangladesh with a good score tomorrow to improve their chances of qualifying for the 2023 Asian Cup. After losing to Bahrain, the strongest team in the group, Malaysia, will play the weakest team tomorrow, Bangladesh, and Kim Pan-gon's men must bash Bangladesh for a good score to enhance their chances of qualifying for next year's Asian Cup. Ini kisah yang sebenarnya saya percaya peminat-peminat sukan bola sepak negara pastinya ingin melihat kemenangan dengan perlawanan yang akan berlangsung pada hari Selasa ini berdepan dengan kumpulan ataupun pasukan Bangladesh. Jadi kekalahan itu harus dilupakan seketika, memberi tumpuan dan fokus ketika ini untuk berdepan dengan kumpulan Bangladesh. Mudah-mudahan kita masih ada peluang untuk layak orang kata mewakili negara bagi Asian Cup 2023. Baiklah, ini kita nak kembalilah kepada sorotan kisah minum kopi atau OOTD. Dalam kita melihat keadaan sekarang ini, kafe-kafe hipster yang tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Adakah ia sebenarnya memenuhi cita rasa penggemar kopi ataupun sebenarnya kepada Instagrammer yang menyaksikan dekorasi ataupun hiasan di kafe itu sesuai untuk dijadikan sebagai satu memori untuk mereka lakarkan di media sosial masing-masing. Jadi sebelum kita nak terus bersama dengan Hanif sambil dia bertenang-tenang minum kopi tu, kita saksikan dulu bagaimana pula pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan topik ini. Silakan. Saya lebih suka untuk minum kopi, untuk santai, relax, untuk buat assignment lah. Saya lebih prefer untuk OOTD berbanding kopi. Saya lebih prefer untuk kopi lah daripada OOTD. Saya OOTD lah. Okay, kalau saya lebih prefer kopi. At the end of the day, it's still coffee. So pergi mana-mana pun dia tetap rasa kopi. Tapi kalau OOTD, setiap tempat tu ada elemen yang tersendiri yang saya rasa tu menjadi satu tarikan kepada kedai tu. Kopi lover, dia boleh rasa tahu perbezaan kopi tu macam mana. Macam espresso dia tu terlampau kuat ke, espresso dia tu biasa-biasa je ke. Saya akan manage saya punya social media. So saya akan sentiasa update saya punya social media foto lah. Lepas tu saya rasa kalau pergi kafe yang ada decoration yang sangat cantik, lawak, boleh lah improve saya punya mood lah. Setiap kedai yang estetik yang macam kedai baru-baru yang buka ke dia mesti akan pentingkan kualiti dalam kopi dia tau. So saya akan rasa dia punya taste of kopi tu lah, kopi tu berbaloi atau tidak dengan harga dia. Kalau macam kita tengok kedai kopi tu unik, kita nak ambil gambar, bagi saya tu dah menjadi satu kebiasaan dah. So saya memang ke kedai berkenaan memang untuk relax, santai, enjoy. Okey, sepahit-pahit kopi ni mungkin manisnya ada pada kamu semua yang menonton kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi, kita kembali berlintas langsung di sini dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang indah dan permai ini. Sangat mengasyikkanlah suasana pada pagi ini, apatah lagi bila kita minum secawan kopi yang disediakan oleh rakan-rakan kami di Monty Kopi ini. Untuk itu, perbincangan kita sebenarnya pada pagi ini kepada mereka yang menonton kami dan juga Rena yang berada di studio yang mungkin dah pesan dengan saya kopi ini. Kita nak bincangkan berkenaan dengan kenikmatan kopi ini, dan pada zaman sekarang antara trendnya juga adalah berkaitan dengan mendapatkan tempat yang cantik, yang indah ni untuk kita ber-OOTD kan, untuk kita mengambil gambar dan juga muat naik di media sosial. Jadi kita bersama dengan dua individu yang sangat istimewa ni. Saya perkenalkan Ahmad Iskandar Ahmad, pengusaha Monty Kopi. Terima kasih kerana sudi menerima kami di sini, dan juga Encik Muhammad Rizwan Muhammad Zainal, salah seorang peminat kopi yang sangat tega ni. Saya percaya daripada perbincangan kami tadi memang hebat Abang Rizwan kita ni. Okey, Iskandar, saya mulakan dengan awak. Sebenarnya dengan pembukaan Monty Kopi ni berada di tengah-tengah gelombang pelajar di universiti ni kan, ketika membukanya memang kerana cintakan kopi ataupun nak ada satu lagi daya tarikan baru di sini, Iskandar? Okey, sebelum tu Hanif, terima kasih kepada semua MSI yang sudi bersiaran secara langsung di Monty Kopi UKM. Okey, betul. Dan Hanif, untuk makluman dekorasi cantik kita pada hari ini sebenarnya disponsor oleh Laka Idea sebenarnya. Alright. So menjawab kepada soalan Hanif tadi tu,
Sebenarnya memang awal sebelum kita memulakan perniagaan ni adalah memang mencari jenis-jenis perniagaan yang saya suka. Okey. Dan kebetulan memang part of minuman kegemaran adalah kopi pada masa itu, Hanif. Ya. Jadi saya kata okey, saya kena cubakan ni dalam perniagaan kopi, dan kebetulan dalam masa yang sama rakan kongsi saya di Indonesia yang ada ladang dan kilang, so dia tawarkanlah kepada saya untuk buat satu kerjasama bersama. Dan akhirnya kami pun macam anak-anak muda kan, kita tak sabar nak mencubakan ni dalam benda yang baru. So saya shout cabaran. Tapi of course pada masa tu kita pun nak datangkan konsep yang menarik. Sebab Hanif bayangkan kita bermula betul-betul pada masa PKP. Wow. Okay. So tak ada orang, tak ada staff, tak ada student. So apa kita nak buat adalah kita perlukan satu daya tarikan yang boleh tarik pelanggan sama ada dia datang ataupun kita nak hantar ke rumah. Jadi pada masa itu dengan sokongan keluarga khususnya ayah saya bidang terjun yang buat kedai ni sebenarnya dengan abang-abang saya. Jadi pada masa itulah, I think because of the concept tu yang menarik, jadi mendapat sambutan lah dalam kalangan komuniti dan juga UKM. Ya, pelajar-pelajar sini kan. Betul. Saya percaya jugalah apabila saya menjadi pelajar juga dengan perkara adanya macam ni, sambil kita ambil gambar ni memang sangat menarik lah. Tapi saya percaya kepada Abang Rizwan kita ni sebagai seorang peminat kopi, kabarnya memanggang kopi sendiri juga di rumah kan, sebab dah terasa sangat istimewanya rasa kopi ni. Rasa dulu ke ataupun pemandangan yang cantik dulu untuk kopi ni, bang? Okay, Assalamualaikum. Pagi. Terima kasih kerana menjemput saya dalam MHI pagi ini. Ya. Sebenarnya untuk pengetahuan, saya bukan manggang sendiri tapi ada di Albatros Coffee sebagai junior roaster apprentice. Okey. Jadi sebenarnya memanggang kopi ni salah satu proses untuk mendapatkan biji kopi yang sedap dan enak. Jadi sebagai seorang peminum kopi yang betul-betul meminati kopi, kita perlu mengetahui proses sebenar daripada asal, daripada awal hingga akhir untuk menikmati satu kopi itulah. Jadi setiap kopi itu adalah mempunyai rasa yang unik, rasa yang enak jika dipanggang dan di brew dengan betul. Ya, maksudnya tadi masa saya buat tadi tu memang gelak sajalah tengok cara saya kan. Nasib baik jadi tu. Sebelum saya nak kepada Iskandar, Cik Rizwan melihat kepada rasa kopi ni kan, dan juga trend semasa lah untuk kita mendapatkan tempat pemandangan yang cantik dengan kopi. Pastinya itu style lah sekarang kan. Tak salah untuk kita raikan juga. Tapi apa nikmat sebenar kopi ni walaupun dalam kepahitan tu? Dalam kepahitan kopi itu ada kemanisan dia. Wow, nampak tu? Jika kita betul-betul menikmati dia, menikmati suatu kopi, bila dah lama menikmati kopi, kita akan mengetahui dan kita akan jumpa rasa kemanisan kopi itu sendiri tanpa ada gula. Seperti biasanya lah. Tapi tidak salah untuk minum kopi dengan gula. Tapi lama kelamaan jika kita mendalami lebih mengenai kopi, kita belajar daripada seperti saya cakap tadi, daripada asal, daripada proses penuaian, basuhan semua, sehingga ke pengangan, sehingga ke brew, dan kita akan menghargai kopi itu. Jadi saya tidak kata yang diri saya ini adalah seorang peminat kopi tegar, tapi saya cuba untuk menghargai kopi. Ya, betul. Okey, Iskandar, saya tengok memang tempat ni sangat menarik lah kan. Betul-betul berada di kawasan yang cantik untuk kita ambil gambar. Jadi awak sebagai antara pengusaha pun memang menggalakkan, memang mencari lokasi sebegini untuk selain pada menikmati kopi, memang kopinya sedap tadi, terutama yang saya buat tu. Dan juga ada lokasi yang menarik sebegini sekarang. Sebenarnya Hanif, jujur kan, semasa mula-mula kita nak mulakan perniagaan, faktor lokasi memainkan peranan yang sangat penting kepada kopi sebenarnya. Sebab dia ada dia punya culture ataupun environment yang sesuai dengan kopi. Jadi sebelum kita berada di UKM, kita ada pilihlah beberapa tempat yang kita rasa sesuai. Tapi mungkin dah jodoh Hanif Jadi akhirnya Monty Kopi pun berada di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Dan kebetulan pada masa itu kita tak sangka dia ada view yang sangat cantik. Bersebelahan dengan sungai, pokok dan ada monyet. Jadi memang it's a good environment, orang kata, sesuai dengan kopi. Jadi orang kata apa, suasana tu masuk pula dengan konsep yang kami bawa. Jadi maksudnya kalau ada orang nak ambil gambar semua ber-OOTD kan, outfit
of the day pun tak ada masalah lah sekarang. Tak ada. In fact, masa kita mula-mula viral dulu dalam kalangan rakan artis, memang ramai yang datang tujuannya adalah untuk OOTD. Okey. Dan kebetulan UKM memang menyediakan tempat yang sangat cantik lah untuk suasana hutan sebenarnya ni. Dan memang saya rasa Monty boleh survive during the PKP because of satu yang faktor suasana kecantikan sebeginilah. Kecantikan dia semula jadi tu. Jadi yang tu yang buat kita trending, viral. Dan alhamdulillah because of that kita pun berjaya mengharui fasa-fasa PKP sebenarnya. Abang Rizwan kita tak salah untuk kita raikan dua-dua tu sebab kabarnya orang rumah pun peminat macam tu juga. Ada gambar dulu bawa minum, betul Betul. Isteri saya adalah salah seorang peminat kopi Tegar juga, sama isteri saya. Dan dia juga OOTD juga. Jadi tak ada masalah lah. Jadi masalah. Jadi yang penting satu kafe itu menyediakan kopi yang tidak menghilangkan rasa. Rasa tu. OOTD ni penting, tapi rasa itu dikekalkan. Ya, betul. Dia ibarat beginilah ku pilih kamu dulu daripada dia kan. Pilih rasa dulu. Kopi. Okey, terima kasih Iskandar juga Encik Rizwan. Sebenarnya kita akan terus berlintas langsung di sini untuk kita membawakan lebih banyak perkongsian dan perkembangan menarik. Tapi sebelum itu kan, kita nak kongsikan ini satu lagi kafe kepada penggemar kopi yang sangat-sangat unik, yang memang betul-betul mementingkan rasa. Jadi kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan oleh rakan wartawan, iaitu Afiq. Silakan. Jom kita minum dulu. Secawan kopi mampu menterjemahkan pelbagai cerita. Bagi seorang penggemar, tidak sempurna hari mereka jika tidak menikmatinya setiap hari. Kopi bukan sekadar minuman, namun satu medium penyatuan antara manusia melalui persahabatan, perbincangan dan perniagaan. Atas asbab itu, Zulkari Ahmad 50 tahun membuat keputusan untuk membuka sebuah kedai kopi di Putrajaya bersama rakan kongsi Faizal Azuri Muhammad Syukri, 44 tahun, khusus buat para pencinta kopi yang tahu menikmati minuman itu. Saya dilahirkan oleh dalam keluarga kopi. Maksudnya kami daripada arwah ayah saya start bisnes kopi tahun 1968. Jadi sebagai seorang anak yang lahir dekat dalam industri kopi ni sebagai part of the life. Maksudnya dalam kehidupan ni sentiasa ada kopi. Jadi keunikan kopi ni yang kita nak ketengahkan ni memberikan sentimental value kepada orang yang rasa, kepada orang yang cinta kopi. Dan dia memberikan makna baru kepada orang yang tak minat kopi, supaya dia boleh tahu yang kata kopi ni bukan pahit. Kopi ni ialah organik. So setiap kopi tu mempunyai cita rasa yang tersendiri, taste note yang berlainan. Pasal konsep kami, tiada kopi yang tak sedap. Bergantung pada lidah masing-masing. Alatan asas membuat kopi seperti mesin espresso, grinder dan temper digunakan bagi menjamin kualiti dan rasa. Bukan itu sahaja, variasi biji kopi yang diimport dari negara luar seperti Brazil, Ethiopia dan Indonesia digunakan bagi menghasilkan aroma kopi yang berbeza. Bagi menjamin keaslian rasa kopi, biji kopi yang masih mentah atau lebih dikenali sebagai green bean akan dipanggang segera, iaitu ketika hendak digunakan bagi mengelakkan kualiti biji kopi daripada terjejas. Pernah tak dengar orang kata sepahit-pahit kopi ada manis di hujungnya? Macamlah dia orang selalu relatekan dengan kehidupan lah kan. Sepahit-pahit kehidupan di hujungnya ada kemanisannya. Pasal tu juga kopi. Kopi ni dia ada taste note dia tersendiri. Kalau kita tengokkan dia ada satu carta tu, dia ada rasa-rasa macam fruity, ada rasa macam smoky, ada rasa nutty, chocolatey. Ada juga rasa dia punya aroma pun aroma yang berbeza, aroma yang fragrance, floral. Baik, di tangan saya ini adalah biji kopi yang sudah siap dipanggang, dan kalau saya ambil satu, saya gigit, rasa dia sedikit pahit, sama seperti rasa kopi yang biasa. Tetapi sekejap lagi Encik Faizal akan tunjukkan kepada kita, dengan biji kopi yang sama boleh menghasilkan minuman yang sama tetapi dengan rasa yang cukup berbeza. Baik, boleh Encik Faizal? Okey. Buat sang pecinta, kopi bukanlah untuk diminum tetapi untuk dinikmati.
Dalam penghasilan satu sajian kopi, karakter biji kopi, peminumnya serta pembuat kopi saling bergantung antara satu sama lain bagi menghasilkan kesempurnaan. Sebagai pencipta kopi, Zulkhairi dan Faizal mengakui ada sesetengah gerai atau kafe tidak mementingkan aspek penghasilan kopi yang sebenar kerana tiada keunikan pada setiap minuman kopi yang dihasilkan. Boleh katakan dari segi bisnes konsep masing-masing dalam membuka satu perniagaan kafe. Kalau dia rasa dia nak jual kafe itu based on the environment, based on setting, based on dia punya barista yang menarik dan sebagainya, then maybe dia punya konsep dia memang diketengahkan ke situ lah. Dan sayangnya kalau kita buka satu kedai kopi, kita boleh ketengahkan pelbagai aspek, tapi yang utama basic untuk satu kedai kopi ialah kopi itu sendiri. Kalau kopi itu tak berkualiti atau tak sepatutnya rasa yang sepatutnya dan teknik yang digunakan pakai pun tak sepatutnya digunakan, sayanglah. Baik, inilah hasil air tangan Cik Faizal tadi. Kedua-duanya tampak sama, tapi sebenarnya bila saya rasa yang ini, okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dia agak ada rasa acidic sikit dan ada rasa fruity sikit. Tapi dia lebih light jugalah. Kalau saya rasa yang ini, rasa kopi dia lagi pekat, lagi kuat daripada yang ini. Hanya perbezaan ni hanya berlaku hanya disebabkan teknik yang berbeza je. Sikit je kita tukar dah boleh hasilkan kopi yang berlainan. Okey, walaupun baju saya dah boleh kata baju budak OOTD, tapi datang ke sini hanya untuk minum kopi. Tak payah nak ambil gambar, hanya menikmati secawan kopi dah boleh enjoy. Bagaikan sebuah lukisan, hanya mereka yang memahami dan menghargai seni tahu betapa nikmatnya menghirup secangkir kopi. Hukuman mati tidak dimansuhkan. Dia kena faham ni ya. Hukuman mati masih kekal, ada. Tetapi bukan mandatory. Ianya memberikan hakim untuk menggunakan budi bicara. Kalau sekarang ni, sebagai contoh, 36 Section 39B, 39B Akta Dadah Membayar. Hakim tak ada pilihan. Dia terikat dengan section tersebut, iaitu mesti menjatuhkan hukuman mati mandatory. Walaupun kadang-kadang kes itu melibatkan anak muda, contoh umur 18 tahun. Hakim mungkin mempunyai pandangan dia ni mungkin teraniaya. Mungkin ya. Kerana dadah ada dalam beg dia. Dia kata ada orang bagikan dia. Tapi dia tak dapat buktikan siapa yang bagikan dia. Walaupun ada orang bagikan dia, tapi dia tak boleh bukti dan sebagainya. Akhirnya mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mandatory. Walaupun hakim menganggap budak ni muda, patutlah diberi peluang kedua untuk hidup. Mungkin dia boleh berubah jadi orang baik. Tapi kerana adanya section seperti itu, iaitu hukuman mati mandatory. Jadi hakim tak ada pilihan, akhirnya terpaksa menjatuhkan hukuman mati mandatory. Itu dia secara ringkas penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkenaan dengan hukuman mati mandatori dimansuhkan. Ini juga yang akan kita bawakan perbincangannya di Malaysia hari ini pada pagi ini bersama dengan tetamu-tetamu saya. Elok saya perkenalkan terlebih dahulu. Kita bersama dengan Cik Muhammad Haris Mat Yusof, merupakan Peguam dan juga Exco kepada Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia. Apa khabar Tuan Haris? Assalamualaikum Rina. Salam. Alhamdulillah. Baik, selain itu juga Tuan, kita turut bersama dengan Tuan Ahmad Syamil Azad Abdul Hamid secara atas talian, merupakan bekas Magistrate dan juga Peguam Jenayah. Assalamualaikum Tuan Syamil.
Assalamualaikum Puan Rina. Salam. Baik, terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini untuk sama-sama kita bawakan berkenaan dengan isu yang saya kira ketika ini sedang hangat diperkatakan berkenaan dengan hukuman mati mandatori dimansuhkan ini. Pertamanya, Tuan Haris, mungkin untuk memberi pencerahan dan juga penjelasan kepada penonton kita, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukuman mati mandatori dimansuhkan? Baik, terima kasih Rina. Maksud hukuman mandatori dimansuhkan ini adalah pilihan wajib bagi mahkamah untuk menjatuhkan sabitan ke atas pesalah-pesalah yang mana peruntukan dalam undang-undang meletakkan hukuman gantung sampai mati, iaitu mandatory hukuman mati, adalah telah dimansuhkan. Hal ini bermakna selepas ini mahkamah yang mulia akan mempunyai pilihan untuk menggunakan budi bicara mahkamah sama ada untuk melaksanakan hukuman gantung sampai mati atau pilihan-pilihan alternatif lain yang mana mahkamah fikir suai manfaat kepada pesalah tersebut. Baik, itu penjelasannya. Untuk Tuan Syamil, mungkin boleh dikongsikan bila kita menyentuh tentang tidak ada lagi, maksudnya sebelum ini mungkin hakim terikat dengan keputusan tersebut dan ini pula dapat dikatakan bahawa hakim ataupun sistem kehakiman negara-negara kita mempunyai budi bicara, mengikut budi bicara sendiri. Bagaimana untuk kita perjelaskan dalam suasana ini, Tuan? Okey, budi bicara ini adalah satu kuasa yang mutlak di pihak mahkamah untuk memilih sama ada untuk menjatuhkan sesuatu hukuman dan ia berdasarkan fakta dan juga kejadian kes. Jadi tak semua kes yang sama, tak semua kes ada fakta-fakta dan kejadian yang sama. Jadi kemungkinan dalam kes suatu kes ni ada ketidaksengajaan ataupun faktor-faktor tambahan yang menyebabkan hukuman yang lebih bersuaian adalah bukan hukuman mati. Jadi di situ mahkamah mempunyai budi bicara untuk memilih sama ada untuk menjatuhkan hukuman mati ataupun sebaliknya. Jadi additional option on their behalf untuk memilih satu hukuman yang lebih bertepatan dengan kejadian. Baik, itu untuk kita perjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan budi bicara mahkamah itu sendiri. Tuan Syamil, saya nak tanya juga dalam situasi ini bagi pandangan Tuan sendiri, apakah ada kewajarannya untuk dimansuhkan hukuman mati mandatori ini? Saya percaya ia satu perkara yang bertepatan kerana kita memberi pilihan kepada mahkamah, bukan setakat mengekang mahkamah dengan beri satu saja hukuman tanpa option yang lain. Dan seperti saya nyatakan sebelum ini, bagi setiap kes-kes yang berlaku terdapat faktor-faktor dan cerita di sebaliknya yang berbeza yang menyebabkan kesesuaian hukuman itu mungkin berubah-ubah berdasarkan kejadian kes. Jadi di sini kita memberi ruang kepada mahkamah untuk memberi keadilan terhadap kes tersebut. Bukan setakat apabila satu kesalahan menjadi dibuktikan secara automatik hukuman mati dikenakan. Malahan kita mungkin beri peluang untuk seorang pesalah itu untuk berubah walaupun di dalam hukuman pemenjaraan yang panjang. Jadi memberi satu alternatif lain. Banyak lagi option pada mahkamah untuk memilih apa yang lebih sesuai dengan kesalahan tersebut. Okey, saya tertarik bila Tuan Syamil menyentuh tentang untuk memberi keadilan kepada pesalah. Tuan Haris, bila kita sentuh tentang untuk memberi keadilan ini, ada banyak perkara ataupun faktor yang perlu kita fikirkan. Antaranya faktor peringanan ataupun bagaimana situasi sesuatu kes itu sendiri. Jadi, kalau kita melihat daripada sudut satu lagi, bila dimansuhkan, maksudnya perlu ada hukuman gantian atau alternatif. Jadi, apa agaknya yang boleh kita lihat ianya setimpal ataupun memberi keadilan bukan sahaja kepada pesalah itu sendiri tetapi kepada keluarga mangsa sebagai pembelaan. Ya, baik Rina. Berkaitan dengan persoalan tersebut, ingin saya menyatakan bahawa kami Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia bersetuju dan menyokong usaha kerajaan untuk memansuhkan hukuman mandatory tersebut. Hal ini hukuman mati mandatory tersebut. Hal ini kerana prinsip dalam Islam terhadap keadilan adalah untuk kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi kalau kita perhatikan pemansuhan hukuman mati mandatory ini, akan ada pilihan yang sewajarnya kepada keluarga si mangsa. Seperti mana dalam prinsip Islam kita ada peruntukan dalam qisas, kita ada peruntukan diat, iaitu ganti rugi atau papasan kepada keluarga mangsa atau waris mangsa untuk meneruskan kehidupannya. Berbanding dengan pelaksanaan sistem hukuman mati mandatory yang sedia ada pada ketika ini. Dan namun perlu kita ingat, pindaan perlu dibuat terhadap undang-undang sedia ada, kanun-kanun jenayah tersebut perlu dipinda oleh kerajaan untuk memastikan kesan atau efek pindaan tersebut dapat dilaksanakan oleh mahkamah dalam melaksanakan hukuman ke atas pesalah tersebut.
Okey, baik. Bila menyentuh hukuman alternatif ataupun hukuman gantian ini, mungkin Tuan Syamil juga ada pandangan berkaitan dengannya. Silakan. Ya, kita ada beberapa pilihan lain seperti macam hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan kita boleh kenakan seorang bersalah itu sebatan. Jadi ramai yang bimbang dan khawatir bahawa hukuman pemenjaraan ini bukan satu hukuman yang setimpal dengan kes yang melibatkan hukuman mati. Akan tetapi kita harus also consider bahawa hukuman pemenjaraan yang tempohnya agak panjang ini bukan satu yang mudah ya. 20 tahun dalam penjara, bayangkan kita baru lepas PKP, ditahan dalam rumah sebulan pun dah hampir kemurungan. Bayangkan mereka yang duduk dalam penjara selama tempoh 20 tahun dan juga dikenakan sebatan. Jadi itu saya percaya hukuman yang lebih bersesuaian dengan kejadian. Dan juga menyentuh konsep keadilan di sini, justice. Ramai yang mengatakan bahawa an eye for an eye. Tapi kita ada pepatah mengatakan an eye for an eye makes the world go blind. Dan kita juga harus fokus balik. Adakah kita mengejar keadilan? Are we looking for justice or are we looking for revenge? Jadi kita kena bezakan itu, dua konsep itu. Berdasarkan kepada kenyataan yang diberikan oleh kerajaan untuk memutuskan ianya dimansuhkan, Tuan Syamil, pastinya ada pelbagai persepsi ataupun pandangan baik daripada pihak kerajaan sendiri ataupun kepada golongan masyarakat. Ini kita nak memberi fokus kepada keluarga mangsa. Contohnya dalam kes jenayah bunuh itu sendiri. Mungkin dalam ketika ini ada sebilangan daripada mereka yang tidak bersetuju, merasakan mereka memerlukan pembelaan yang sewajarnya terhadap pesalah yang melakukan kes-kes sebegini. Jadi dalam situasi ini pula bagaimana? Okey, di situ sebab itu kita ada budi bicara di mahkamah yang mana Yang Arif Hakim boleh menentukan apa hukuman yang sesuai berdasarkan faktor kejadian. Macam seperti mana dimaklumkan oleh Rina tadi, dalam kes-kes bunuh. Sekiranya benar mahkamah percaya bahawa satu hukuman yang lebih berat, satu hukuman mati yang sesuai untuk dikenakan, maka option itu masih ada di mahkamah. Kita jangan lupa yang mahkamah masih ada pilihan tersebut. Dan sekiranya ada faktor-faktor tambahan, contohnya dalam kes-kes melibatkan penderaan rumah tangga di mana pihak yang didera tersebut tidak tahan dan akibat tersebut telah bertindak membunuh pendera. Adakah sesuai untuk orang tu dikenakan hukuman mati? Mungkin lebih bersesuaian untuk dikenakan hukuman penjara. Jadi di situ macam saya katakan sebelum ini, kedua jenis hukuman ini, hukuman penjara sepanjang hayat dan juga hukuman bunuh, dua-dua membawa impak yang sama berat terhadap seorang tertuduh itu. Baik. Namun kalau kita lihat, mungkin ada juga perspektif yang mengatakan dalam situasi bila hukuman mati mandatori ini dimansuhkan, risau. Mungkin kalau kita lihat sewaktu ia masih lagi berjalan, kes juga ada peningkatannya saban tahun. Tetapi bila dimansuhkan, kerisauan itu katanya lebih berganda. Takut-takut lebih banyak kes berlaku. Bagaimana Tuan Haris? Ya Rina, kerisauan tersebut tidaklah perlu kita berfikir terlalu panjang. Hal ini kerana apa yang keputusan kerajaan buat adalah untuk memansuhkan hukuman mandatory. Tidak bermaksud kerajaan telah memansuhkan hukuman mati. Dan di sini kita perlu lihat budi bicara itu terletak pada tangan Yang Arif Hakim untuk menentukan sama ada pesalah tersebut wajar untuk dikenakan hukuman mati ataupun hukuman lain alternatif. Sebagai contoh, saya rujuk kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi yang menyatakan berkenaan dengan peruntukan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya memperuntukkan hukuman mati. Dan secara alternatifnya memberi pilihan kepada mahkamah jika rujuk kepada Akta Dadah Berbahaya tersebut. Seksyen 39B menyatakan subsection 2 dihukum dengan hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup. Dan hendaklah jika dia tidak dihukum dengan hukuman mati, dihukum dengan sebatan tidak kurang iaitu minimum 15 kali sebatan. Namun perlu kita rujuk kepada pindaan subsection 2A di mana dalam menyatakan ini mahkamah boleh menjatuhkan hukuman pemenjaraan seumur hidup dan sebatan minimum 15 kali berdasarkan kepada hal-hal yang dinyatakan dalam peruntukan. Antara lain, pertama, tiada bukti pembelian dan penjualan suatu dadah berbahaya pada masa orang yang disabit itu ditangkap. Yang kedua, tiada penglibatan agent provocator atau
Ketiga, pelibatan orang yang disabit adalah terhad hanya kepada pengangkutan, membawa, menghantar atau menyampaikan suatu darah berbahaya, dan orang yang disabit itu telah membantu suatu agensi penguatkuasaan dalam mengganggu aktiviti pengedaran darah di dalam atau di luar Malaysia. Ini adalah salah satu contoh pindaan undang-undang di dalam Akta Darah Bahaya yang mana memberikan satu pilihan kepada mahkamah untuk meletakkan satu budi bicara dalam keadaan hal-hal tertentu untuk mewajarkan pesalah tersebut dikenakan hukuman yang selayaknya. Okey, faham dan jelas di situ. Baik, sebelum kita nak berakhir, saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan Syamil sendiri. Ini berkenaan dengan banduan akhir yang ketika ini sedang menanti hukuman gantung. Adakah sebenarnya apa yang dilaksanakan sekarang ini, hukuman mati mandatori yang dimasukkan ini juga terpakai kepada mereka dan mungkin dalam kalangan pesalah-pesalah yang sedang membuat rayuan? Bagaimana Tuan Syamil? Pada pendapat saya memandangkan kita diperlukan di bawah perlembagaan persekutuan yang menyatakan bahawa kita tak ada retrospective law ataupun orang Malaysia, rakyat Malaysia ini dilindungi daripada apa-apa perubahan undang-undang yang di mana pada masa kejadian beliau tidak lagi terlibat dengan kesalahan ataupun perubahan undang-undang tersebut. Jadi by right sepatutnya ia tidak akan mempunyai sebarang impact terhadap kes yang telah ditetapkan. Akan tapi perkara ini masih lagi dalam kita kata peringkat planning lagi, manakala tiada undang-undang baru digubal. Hanya setakat ini ada persetujuan di pihak kerajaan untuk mansuhkan sahaja satu hukuman mati mandatori. Jadi pada pendapat saya tak akan mempunyai sebarang impact terhadap hukuman-hukuman yang telah pun dijatuhkan. Jadi hukuman tetap diteruskan ya, Tuan Syamil? Saya percaya sedemikian. Baik. Apapun, ini penjelasan yang saya kira dapat memberi pemahaman kepada penonton-penonton di Malaysia hari ini berkenaan dengan hukuman mati mandatori. Bukanlah hukuman mati itu dimasukkan sama sekali, tetapi hanya hukuman mati mandatori. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Tuan Muhammad Haris Mat Yusof selaku Peguam dan juga Exco kepada Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia. Juga terima kasih banyak-banyak Tuan Mat Syamil Azad Abdul Hamid, bekas Magistrate dan juga Peguam Jenayah untuk perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kedua-duanya. Terima kasih. Baik, itu saja perbincangan yang kita nak bawakan pada pagi ini. Sekejap lagi kembali semula di Malaysia hari ini bersama dengan Razwan Rosli. Beranglah rasa mengusung luka, kerana sayang kemenangkan kasih yang pura. Hingga untayan sumpah dan hina hanya bahagia. Berpisah cinta merenyuh rindu kederita. Benam bintang di malam gerhana remang indah langit senja. Air mata mengelus lena pada mimpi lara. Angin menyapa mengucup tabah dalam kesepian atma. Aku terima pemuda tak diselamat. Mengapa lenang bercerai mesra menghampa jiwa? Engkau setia, kau derhaka, harapan sama. Sedaya nyawa untuk sempurna, berkorban segala. Sangkal prasangka pertahan ikatan berdua.
langit senja, air mata mengelus, lena pada mimpi lara. Angin menyapa, mengucut tabah dalam kesepian atma. Aku terima penyudah takdir selama. Benam bintang di malam gerhana remang indah langit senja. Aku terima penyudah takdir selama. Ini dia Razwan Rosli dengan lagunya Akur. Kalau siapa yang melihat wajahnya tentu dah tahu sebenarnya kerjaya Razwan bermula sebagai pelakon. Ya, betul Kak. Kan? Tapi awak sebenarnya tular. Masa raya hari tu saya tengok tau. Okay. Boleh pula depan rumah ada jalan raya kan? Betul. Sebenarnya berlaku kesesakan ya waktu tu? Betul. Nak tengoklah sikit apa sebenarnya yang Razwan buat. Jom. Jangan panjang So, Wan tolong hiburkan. Aku ikhlas Jalan. Bye-bye. Bye Raya. Panjang, Mai. Dari hari itu aku suka kamu. Ya, dapat duit raya. Terima kasih Raya. Siapa sangka boleh basking kat tepi jalan. Ini suasana sebenarnya mereka yang terkandas dalam kesesakan jalan raya masa nak balik raya hari tu kan. Mana dapat idea nak basking? Actually, idea tu datang daripada mak saya. Sebab saya tengah melalak lah dekat dalam rumah nyanyi main gitar. Lepas tu dia cakap, pergi nyanyi kat depan lah. Sebab jam kan. So, kita macam nyanyi je lah. Nyanyi je. Saya tengok macam setiap hari awak menyanyi untuk menghiburkan mereka atau bagaimana? Tak, tu satu hari je. Satu hari je? Raya kedua. Okey, tengok tadi satu visual, dapat duit raya Ya, betul. Wah, dapat duit raya. Rezeki Rezeki, Alhamdulillah. Kita kan muda lagi. Oh, ya boleh lah. Banyaklah kumpul duit raya. Alhamdulillah, muda-muda mesti dapat banyak, Kak. Okey, baiklah kita nak kembali semula tentang Akur. Okey. Single ataupun hadiah pertama Razwan untuk peminat-peminat. Apa cerita di sebalik Akur ini? Akur ni, kisah di sebalik lagu ni actually pasal percintaan lah. Di antara dua individu yang tidak kesampaian. Actually, Akur tak semestinya pasal cinta pun, Kak. Okey. So, dia berkaitan apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita ni, as a human being, kita tidak boleh melawan takdir yang telah ditetapkan. So, baik ataupun buruk kejadian yang berlaku tu kita kena akur. Terimalah, redha. Terima seadanya. Terima seadanya. Baik, ya, betul. Akak nak tanya. Okay. Akak nak tahu jugalah, bila kita melihat tentang sisi karier awak ini, awak tidak bermula dengan nyanyian terlebih dahulu. Betul. Kalau bagi mereka yang menyaksikan ataupun peminat setia 7 Hari Mencintaiku, okey, betul. Ini watak yang geram jugalah kan. Ini antara lakonan boleh katakan pertama juga. Yes. Awal penglibatan saya selepas di FKL. Okey, baik. Ini hasil di FKL ya? Ya, betul. Okey, nak tahu bagaimana berubahnya transisi itu daripada dunia lakonan kepada nyanyian? Saya suka menyanyi. Saya memang suka menyanyi, but saya tahu tahap vokal saya di mana. Which is pada awal saya tak adalah nyanyi dengan baik. Tempo ke laut, pitching ke laut. Tapi sebabkan saya suka, so belajarlah. If you suka that one thing, you kena belajarlah. Sekarang pun bukanlah dah bagus, masih lagi belajar. Still practice hari-harian untuk make sure yang kita nyanyi tidak terlalu out of pitch. Macam itulah.
Okey, bila menyentuh tentang dunia nyanyian ni, siapa yang Razwan jadikan idola untuk letakkan diri Azwan kalau tak sama dengan idola ini, sekurang-kurangnya dapat mengikut jejak langkahnya secara perlahan? Secara perlahan Abang Tam Spider, Abang Tam lah. Oh, patut suara husky-husky, rock-rock sikit Okey. Bagaimana mungkin, adakah terus nak aktif dalam dunia nyanyian ataupun sebenarnya nak cuba seimbangkan lakonan dan nyanyian? Kalau passion saya suka berlakon. Bukanlah suka saya, passion saya memang berlakon dan nyanyian adalah hobi. And saya rasa ruang seni untuk kita explore ni luas. So, kita tak boleh nak expect saya pun tak boleh nak expect adakah saya punya karier akan more kepada lakonan ataupun nyanyian. Tapi saya akan explore sebaik mungkin ruang-ruang yang diberikan kepada saya ni. Baik, peluang sudah ada, manfaatkan sebaiknya. Kami di Malaysia hari ini doakan yang baik-baik saja untuk perjalanan karier seni Razwan Rosli. Kalau dulu kenalnya orang di belakang tabir, tapi tak sangka hari ini dapat interview sebagai artis ya. Tahniah ya. Alhamdulillah. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti nak terus ke UKM Bangi bersama dengan Hanif Miswan, minum-minum kopi selepas ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini saya masih lagi berada di Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya ditemani oleh rakan-rakan yang baru kita kenal lah kan. Ni ada Amar tadi. Amar, Aida dan Adriana bersama dengan saya. Dan ni Anip untuk menemani anda di Malaysia hari ini. Okey, kita nak kongsikan ada banyak perkara, tapi sebelum tu saya nak tanya, semua minat Jurassic World tak? Minat Oh, memang nampak macam minat sangat ni. Okey, ada perkara yang kita nak war-warkan sempena dengan ulang tahun TV3 yang ke-38. Kita bekerjasama dengan Jurassic World Dominion yang baru ditayangkan di Pawagam. Jadi jom kita saksikan trailer ini. The doomsday clock might be out of time. Come back. I always come back. We're on the verge of extinction. Let's all try to stay positive. Nobody said saving the planet would be easy. Is that a dinosaur on your shoulder? Yeah. Why? Okey, boleh nampaklah semua muka-muka ni sangat menarik. Awak semua boleh minum tau, jangan macam segan sangat. Okey. Selain daripada itu, kita nak war-warkan juga ini satu lagi perkara berkenaan dengan satu kisah daripada pelakon terkenal kita Hisham Hamid yang kabarnya akan bawa kejutan untuk anda di Fiesta TV3 Sentiasa Bersamamu yang akan diadakan pada 18 Jun ini di Seri Pentas. Jadi, kalau anda semua nak join, nak sertai boleh kerana kemasukan adalah terhad dan daftar sekarang di laman web www.extra.com.my/TV3 Anniversary. Kita saksikan sekali lagi bingkisan yang disediakan ini. Jom. Sana tu. Semua dah selamat? Sudah. Jom gerak ke Seri Pentas. Bang, cepat bang. Nak tahu apa yang saya bawa? Temui saya di Fiesta TV3 Sentiasa Bersamamu di Seri Pentas 18 Jun ini. Daftar kehadiran anda di laman sesawang ini. Okey, sangat menarik. Jangan lupa untuk daftar dan juga sertai kami di Seri Pentas. Dan saya sebenarnya dah pun berada di penghujung di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang minat Jurassic World tadi dan juga ada juga rakan-rakan yang lain ni. Nanti kita nak berkenalan dengan mereka sebab mereka ni kabarnya masih lagi belajar di jurusan masing-masing. Dan untuk itu Rena yang berada di studio, mungkin awak sedang mencemburui kami di sini kan. Jadi nanti kita bawakan baliklah kopi untuk awak kan. Dan untuk itu kita nak sekian saja secara rintas langsung kami di sini. Jangan lupa untuk terus nikmati kopi anda kerana walaupun kopi ni pahit tapi kita tetap pilih kopi ni untuk anda semua di Malaysia ini. Rina, macam mana Rina? Silakan.
Okeylah ni, betul lah tu. Memanglah saya cemburu dapat minum kopi pagi-pagi kan. Tapi jangan lupa balik office ya. Terima kasih Hanif di UKM Bangi. Dan pastinya kita juga nak kongsikan sebelum berakhir ini berkenaan dengan Agung Permaisuri ucap tahniah kepada Janusa. Tahniah Janusha Balakrishnan Mutia, pegawai wanita pertama TLDM berjaya menamatkan pengajian dan latihan ketenteraan di United States Naval Academy daripada Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ini saya kira satu catatan sejarah lah untuk negara kita apabila pegawai wanita pertama TLDM berjaya menamatkan pengajian dan latihan ketenteraan di United States Naval Academy. Moga-moga menyuntik semangat kepada seluruh rakyat Malaysia. Hanif, minum kopi apa tu? Nak tahulah juga. Kat sini tekak dah kering dah Hanif. Duduk bercakap dari tadi tak ada kawan ni. Awak minum apa tu? Share sikit. Yelah, saya pun baru pun berkawan dengan mereka ni Rina. Jadi kita minum latte yang disediakan oleh rakan-rakan tadi tu, adik-adik tu, dan ini adalah ibunya yang bersemangat untuk memberikan sokongan kepada mereka kan, dan juga bersama dengan rakan-rakan di UKM ini sebab mereka ni semua pelajar-pelajar kan. Jadi kalau pelajar ni memang nak kopi lah Rina, macam kita dulu masa belajar. Tapi sebelum berakhir ni, ada apa-apa yang awak nak sampaikan kepada penonton MHI pagi ni? Ya, okey. Kita nak kongsikan ataupun mungkin sikit pesanan untuk mulakan kembali hari anda semua dengan penuh keceriaan sebab ini Isnin pertama selepas kita bercuti panjang kan makcik kan? Jadi pun kita perlu seronok-seronok, tenang-tenang dan jangan lupalah untuk minum kopi semua. Okey, Assalamualaikum daripada kami. Bye-bye semua, jom. Waalaikumsalam. Terima kasih Hanif. Kirim salam semua. Baiklah, esok yang menariknya di Malaysia hari ini, penilaian berasaskan peperiksaan. Pemansuhan PT3 sejauh mana kesannya pada pelajar dan sistem pendidikan negara. Semuanya di Malaysia hari ini, Selasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Hanya bahagia, berpisah cinta, merenung rindu ke derita. Benam bintang di malam terada, remang indah langit senja. Air mata menangis, lena pada mimpi lara. Angin menyapa, mengucup nama dalam kesepian teman. Aku terima penuh takdir selama.